forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Kamal Amir terhadap Idris Yusof. Apa Idris Yusof cakap? Ahmad Zahid perlu bertanggungjawab letak jawatan. Kita baca detail sikit. Bekas pengurusi Badan Perhubungan UMNO Terengganu Intan Sri Idris Yusof mahu Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi bertanggungjawab bagi prestasi buruk dalam Barisan Nasional pada pilihan raya semalam. Okey, mari kita dengar respon daripada Datuk Kamal Amir. Di akhir kita komen macam biasa. Ini Idris Yusof. Datuk Zahid kena letak jawatan. Apakah amarahnya kerana beliau tidak lagi berada menjadi pengurusi Felda? Masa marah, geram. Saya minta Zahid letak jawatan kononnya. Ini kenapa? Kenapa tidak suruh semua ketua-ketua UMNO bahagian, ketua perhubungan UMNO di Negeri Terengganu kena letak jawatan? Itu baru fair. Ini tidak tunjal pada Zahid Hamidi seorang saya. Saya bukan nak membela beliau, tidak saya. Tapi kalau kita nak mengeluarkan kenyataan, biarlah ada akalnya sedikit saya. Itu masalahnya sekarang ni saya. Idris Yusof, lantang. Dan orang UMNO pula ada yang setuju. Aduhai, saya tengok benda begitu, saya kata, apalah dia orang ni. Bila rumah ada masalah, bapa yang kena keluar rumah. Habis anak-anak berantakan. Saudara bukan mudah, saudara. Saya tahu. Memang beliau, Datuk Zahid Hamidi, masih lagi menghadapi, ada lagi balance lebih kurang 45 tuduhan. Biarlah beliau menghadapi tuduhan di mahkamah. Kalau nak kata begitu, Dan Sri Muhyiddin kena letak jawatan. Sebab beliau juga sudah pun dituduh di mahkamah. Jangan lupa, saudara. Ini bila kat orang, anda tunjal. Diri sendiri, anda lupa. Kadang sekarang macam orang kata paku dulang. Kata dulang paku sekepih. Kata orang, aku yang lebih. Tunggu, saudara. Tunggu. Kalau perjalanan mahkamah itu berlaku, maka Tan Sri Muhyiddin kena letak jawatan. Sebagai Presiden PBM. Jangan mandai-mandai suruh orang letak jawatan saja. Itu keadaannya, saudara. Jadi dalam keadaan begini, saya rasa kita warga UMNO sepatutnya kembali berusaha untuk bangkit. Dan sekarang ni UMNO kena bersyukur. Kita kalah dalam pilihan raya PRU yang ke-15 dulu. Tergolek dog. Saya dah bercakap berkali-kali, saudara. Kita cuma dapat 26 kursi saja UMNO. 2 MCA, 1 MIC, 1 PBRS. Kena ingatnya tu. Dan dalam keadaan 26 kursi itu, Allah SWT menjadikan tiba-tiba saja ada ruang untuk UMNO menyelit berada dalam kerajaan. Dalam keadaan begini, apakah kita tak bersyukur? Saudara, ini keadaannya. Soal Tan Sri Muhyiddin nak marah daripada Zahid Hamidi, memanglah dia akan marah sebab Datuk Zahid Hamidi menggagalkan usahanya untuk menjadi Perdana Menteri. Walaupun dia cuma ada 73 ataupun 74 kursi parlimen saja. Berbeza dengan Parti Keadilan. Dan sekarang ini yang ditunjal bagi anak Arab, Datuk Seri Anwar mesti letak jawatan. Saya kata, kenapa dia perlu letak jawatan? Apakah Parti Keadilan kalah? Tidak. Apakah Pakatan Harapan kalah? Tidak. Ada negeri betul kita mengaku kita kalah. Ada negeri kita menang. Jadi janganlah orang kata nak tiba-tiba saja Datuk Seri Anwar Ibrahim mesti letak jawatan. Saudara, mereka cuba berusaha untuk menggugat kesepaduan yang terjalin antara UMNO dengan Parti Keadilan. Ini bagi saya tidak adil. Dan cerita lain tak ada. Cerita DAP. Sekarang ni isu DAP dah kurang. Tiba-tiba sekarang ni Zahid Anwar mesti letak jawatan. Kenapa? Kerana saya yakin, keyakinan saya bahawa akan adalah selepas ini mereka yang bakal menjadi kluster mahkamah. Itu ceritanya sebenarnya, saya rasa begitu. Dan mereka berusaha sedaya mungkin untuk menggapai jawatan sebagai Perdana Menteri. Mana mungkin, saudara? Tidak mungkin. Okeylah, katalah kalau UMNO. Takkanlah semua ahli UMNO, ahli Parlimen UMNO tidak menyokong Seri Anwar Ibrahim. 6 menteri, 6 timbalan menteri. Saudara, ini saya rasalah memanglah orang seronok tengok UMNO ni dikunyuk bagi anak gak. Tak apalah. Saya cuma kecewa dengan pimpinan UMNO. Saya kecewa dengan pimpinan UMNO dari awal lagi dulu. Sepanjang musim, ini kita buat postmortem ni, saudara. Kalau mau diambil kira kenyataan saya ini, pimpinan UMNO, khususnya Datuk Presiden, kena lihat sebenar-benarnya. Yang saya lihat sejelas-jelasnya bahawa ada kalangan pimpinan UMNO di peringkat bahagian-bahagian, khususnya macam di Kelantan dan beberapa bahagian di Terengganu, mereka tak ambil peduli pun soal pertandingan. Mereka cuma mikir ke soal diri sendiri. Saya pernah berada di Kelantan.
Satu malam tu saudara, saya berhasrat untuk menemukan di satu kursi tu 2 calon daripada UMNO dan 1 daripada Parti Keadilan. Saya nak buat live bersama mereka. Saudara, tetapi apa berlaku? Dihalang, kononnya kena dapat kelulusan dari pimpinan negeri. Saya kata, apa benda ni? Jadi dalam hati saya memanglah nak minta kalah. Kalaulah kita dapat menggambarkan begitu eratnya hubungan antara Parti Keadilan dan UMNO ini, jadi rakyat dapat lihat bagaimana kali ini hubungan akrab antara UMNO, Barisan Nasional dan Pakatan Harapan itu memang mantap. Ini tidak. Seolah-olah dihalang. Mula-mula ketua bahagian kata tak boleh. Kemudian apa kata pula pimpinan negeri, saya telefon pimpinan negeri, sekejap boleh, sekejap tak boleh. Dia kata, apa hal dia orang ni? Mereka tidak melihat bahawa pentingnya. Tapi saya macam ketua bahagian di Kuala Nerus, Datuk Razif, dia tak ada masalah. Dia membantu saya untuk membawa saya bertemu dengan saudara ini Azan yang bertanding jawatan bertanding kursi Parlimen Kota Terengganu. Soal kalah menang soal lain saudara, tetapi mesti digambarkan hubungan yang akrab. Malahan ketua wanita Keadilan Terengganu turun berkempen di kawasan Seberang Takir, membantu. Artinya saudara, hubungan akrab antara Puan Faizah, Datin Faizah saudara, Datin Faizah Arifin selaku ketua perhubungan wanita Keadilan Negeri Terengganu turun ke kempen untuk calon daripada UMNO. Ini menggambarkan bahawa sudah terjalin, tapi saya tidak lihat itu berlaku di Negeri Kelantan. Minta maaf lah, saya cakap terus terang saudara. Dan konon-kononnya nak tunjuk bahawa mestilah refer kena jumpa ketua perhubungan. Masih lagi ada birokrasi. Bila dia tengah berperang, ni nak tunggu birokrasi apa benda? Ya saudara, ini keadaannya. Mereka tidak mahu menyantuni sebenarnya. Malahan, bila presiden turun, banyaklah muka-muka yang orang tak suka tu muncul ke depan. Sedangkan orang-orang yang ada, beberapa pemimpin UMNO di Kelantan yang rakyat tak suka dah. Tapi kerana mereka masih berada di anjung kuasa UMNO di Kelantan, tak sedar diri lah saudara. Orang tak suka. Ini macam saya katakan, hidung tak mancung, pipi tersorong-sorong. Ini gambaran sebenar saudara. Dan saya turun dari Kelantan, di Terengganu, saya berada di Kemaman. Jelas saudara, sebagaimana yang saya suarakan berkali-kali. Sejak 26 hari bulan lagi saya bagi tahu. 25 Julai sebelum penamaan calon, saya perlu berada di Kemaman untuk melihat apa yang akan berlaku di Kemaman. Di Kemaman itu letaknya ketua perhubungan yang bertanding kawasan Kijal, Datuk Mat Said. Dan sahabat saya, Datuk Rahim Husin juga bertanding di kawasan Cukai. Saya mengatakan bahawa Kemaman ini adalah indikasi. Kalau tumbang UMNO di Kemaman, maka seluruh Terengganu juga akan kalah. Benar apa yang saya ramalkan daripada 26 hari bulan. 26 hari bulan Julai. 27 Julai. Kemudian 3-4 hari sebelum pengundian. Saya hadir sekali lagi. Dan saya melihat cuma satu malam sajalah. Mungkin malam terakhir itu apabila Datuk Syakar Samsudin datang untuk membantu. Itu nampak semangatnya. Yang lain sepi. Pimpinan negeri macam buat tak tahu saja saudara. Dan begitu juga pimpinan pusat. Yang adalah 1-2 orang yang datang. Jadi bagi saya ini tidak dilihat seolah-olah seperti peperangan. When it come to the war, you must fight all out. Itu keadaan saya. Ini saya lihat bahawa kerajaan perpaduan dengan UMNO ni mesti ditontonkan, mesti ditonjolkan bahawa ini hubungan yang nyata, bukan falase, bukan berpura-pura. Dan saya melihat saudara, selama 6 pentas Datuk Seri Anwar Ibrahim berucap dan beliau mempertahankan Presiden UMNO, Datuk Seri Hamidi. Tapi saya tak dengar seorang pun pimpinan daripada UMNO yang menyuarakan ataupun menyahut kenyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kenyataan Perdana Menteri pun mereka yang saya nampak sekarang masing-masing nak melepaskan diri aja. Aktiviti dan boleh dikatakan, saya cakap terus terang saudara, budaya yang dulu masih melekat lagi. Sikit-sikit bertanya apakah ada peruntukan. Di Kedah misalnya, saudara, adalah 2-3 orang yang teman-teman saya yang melihat perkembangan. Saya pergi ke Kedah sendiri. Lain tak ada saudara.
Bicaranya adalah berapa nak dapat, kenapa peruntukan tak turun. Mereka lupa UMNO apabila kalah pada pilihan raya 2018 dulu, bila kita kalah, hadirnya Kerajaan Pakatan Harapan pimpinan Dr. Mahathir dan Tan Sri Muhyiddin. Masa itu semua akaun dibekukan. Boleh kata seolah macam muflis. Al-muflis mukhlisin lah UMNO waktu tak ada duit. Dan bila bertanding sekarang ni, duit UMNO memang terhad. UMNO bukan kerajaan. Meniaga pun tak ada, ekonomi pun dalam keadaan yang begitu muram. Kenapa pimpinan, the so-called warlord, kononnya, bos, masa bertanding pemilihan bahagian ada duit. Bila nak bertanding pilihan raya ini, kerana dia tidak dicalonkan, tak apalah, keluarlah sendiri. Biarlah calon keluar duit. Berhempas pulaslah calon mencari wang sendiri, saudara. Ini realitinya. Berbeza dengan parti sebelah sana tu, saya tak mau tunjuklah, saudara. Maka mana saya dah katakan semalam, sangat-sangat tak akhir, berbuku-buku wang, saudara, dihamburkan. Tetapi, realitinya, peringkat akar umbi, saudara, tidak disantuni oleh pimpinan bahagian. Dan juga, saudara, bila Yang Amat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memberi bola tanggung, saudara, bola tanggung kepada UMNO, sepatut rasa bangga. Sebab Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan, ahli UMNO perlu rasa malu kalau mereka tidak bersama dengan Presiden UMNO yang menyelamatkan UMNO daripada diharamkan. Itu bukan kenyataan main-main, saudara. Tapi itulah yang buat pandangan sepi. Dan ini yang paling penting, saudara. Dalam hati saya kata, eloklah pun kalau ikut keadaannya. Maka UMNO ni terterap habis di Terengganu. Saudara tahu, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri berucap, mengatakan bahawa beliau sedang memujuk Aramco untuk membawa pelaburan sejumlah sekitar dalam 20 ke 35 bilion dolar untuk dibawa ke Kemaman. Saudara, tak ada seorang pun pemimpin di Terengganu kecuali ahli dewan calon daripada Cukai Datuk Rahim saja yang bercakap. Tak ada orang lain yang saya dengar mengatakan terima kasih Perdana Menteri, Terengganu akan mengusaha, andainya UMNO memerintah, kerajaan kita selari dengan kerajaan pusat, dengan pelaburan begitu banyak, tentulah warga UMNO ini akan dapat, rakyat akan dapat disantuni. Tak ada, saya. Bola tanggung Perdana Menteri bagi, buat tak tahu. Kalau saya jadi Datuk Anwar Ibrahim pun, saya akan kecewa, saya. Benar, saya dapat juga kenyataan-kenyataan teman-teman yang Okey, tuan-tuan, komen saya lah. Saya nampak mereka ni nak suruh Zahid Ahmad ambil jawatan, kena bukan pasal apa. Sebab bila Zahid ambil jawatan, bila orang presiden baru yang naik, bolehlah dia orang presiden baru tu yang macam konon-konon yang akan baik dengan Muhyiddin, sebab bawa UMNO ni pergi ke Muhyiddin. So mereka cara, semua orang tahu lah mereka sebenarnya untuk nak jatuhkan PMX kita. So dia orang akan cari orang yang baik dengan Muhyiddin untuk menjadi presiden UMNO ni, semua orang tahulah. So marilah penyokong Barisan Nasional, penyokong Pakatan Harapan bersatu padu untuk terus mengukuhkan kerajaan persatuan. Kita tuan jumpa lagi. Jangan lupa menyokong PMX Anwar Ibrahim dan kerajaan persatuan. Assalamualaikum.